yang berkait dengan fahaman Wahabi, tuan-tuan. Yang pertama, kita boleh rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh rujuk dalam hadis Sahih Bukhari berkaitan dengan fitnah Najat. Yang Nabi sebut Najat, tempat berlakunya fitnah, kegoncaran, gempa bumi, timbulnya tanduk syaitan itu. Najat ni tanah tinggi, kita katakan dalam istilah bahasa. Tapi kalau kita tengok pada kitab Mughni Muhtaj yang dikarang oleh Khatib Syarbini ketika mensyarahkan kitab Minhajul Talibin Imam Nawawi, bila disebut Najat, wa iza utliqa bin Najd al-murad bihi Najdul Hijaz. Bila disebut Najat, tanah tinggi Najat yang terletak kawasan Hijaz, maknanya Najat 1 km timur Madinah yang dikenali sekarang dengan nama Riyadh, Arab Saudi. Okey, kita tengok sejarawan Islam. Rujuk sejarah Islam dalam kitab Mu'jamul Buldan ataupun Atlas Al-Hadis An-Nabawi Syarif juga disebut tentang Najat. Begitu juga kita tengok fakta sejarah ni, tengok pada ulama Islam yang sezaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab, yang selepas atau mengiringi zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Baru kita boleh membuat penilaian dengan habis. Yang seterusnya, sejarah kontemporari. Tuan-tuan boleh tengok dalam catatan sejarah para sejarawan barat. Kita boleh tengok website tadi tu. Ada kat bawah lagi tu ada. Tak keluar? Tak keluar biar. Tengok kat bawah tu ada. Dan ada satu lagi tuan-tuan kat internet, Kuwait Political Agency Arabic Document. Dalam Kuwait Political Agency Arabic Document ni boleh dibeli dekat internet, $200, $300 kat internet. Dalam tu dia cerita habis peperangan, pembunuhan, gerakan Wahabi dengan kerajaan Turki Osmaniyah ni, itu diceritakan habis. Dahsyat sangat. Okey, ini bukan reka-reka, ini fakta sejarah. Tuan-tuan hadiri yang dirahmati Allah. Terusnya. Okey, ini kitab Atlas Al-Hadis An-Nabawi. Dia mensyarahkan tentang Najat. Dia kata masalah membahaskan kalimah Najat tu tadi hak Nabi sebut tu ada dalam Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Tengok, dia kata Najat sini al-ardu fi irtifa' min al-jabal. Kawasan tanah tinggi lah, bukannya tinggi sangat. Dan setiap tanah tinggi itu daripada Tihamah dikira sebagai Najat. Dan binatang ternakan dibela di Najat dan diberi minum di Tihamah. Dan bawah sekali itu, tengok, bawah sekali itu, okey, dia sebut di situ adnas maka ala bu'di 100 kilometer min syarqil Madinah al-Munawwarah Najdan. Manusia di zaman itu mengambil kira jauhnya perjalanan 100 km daripada timur Madinah dianggap sebagai Najat. Dan Muhammad Abdul Wahab lahir di Uyainah terletak kawasan Najat. Dan berlaku peperangan melibatkan puluh-puluh ribu umat Islam terkorban setelah Mekah sekarang Madinah. Itu fitnah. Betul lah kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam sifatkan berlakunya fitnah, kegemparan, gempa bumi, tanjuk setan di situ. Di situlah juga bermulanya era kafir-mekafir bunuh sama Islam. Sebelum daripadanya dimulakan oleh Musailamatul Kazzab pun dalam kalangan daerah yang itu. Baik, kita tengok. Ada satu lagi, ini Sa'adatul Darai fi Radi' al-Firqatain al-Wahabiyyah wal Muqallidatul Zahirah. Itu peta Najat tu tuan-tuan. Merangkumi Riyadh, Syukra, Unaizah, Muraidah, Fasil, Sudair. Ini peta Najat lah. Secara umum. Okey. Seterusnya, ini Syekh Ramadan Buti kata aliran pemikiran kontemporer ini seperti Wahabi, Qadiani, Bahai ini itu produk British. Supaya umat Islam huru-hara. British cemburu dengan Empire Islam Turki Osmaniyah. Tapi bagaimana nak operate Empire Turki ni rebah untuk hancur? Baik kita laga-laga ke umat Islam sama sendiri. Di India muncul Qadiani. Di Mesir muncul Bahai. Di Jaziratul Arab, semenanjung tanah Arab, kita suburkan pemikiran Wahabi. Kemudian dalam Turki sendiri kita suntik pemikiran sekular yang dibawa Mustafa Kemal Atatürk. Kita cuci tangan. Itu contoh. Okey, ini pandangan Syekh Ramadan Al-Buti. Baik, seterusnya. Jadi kalau orang tanya siapa Wahabi? Wahabi tak kira Wahabi Melayu, Wahabi Cina, Wahabi Arab, India, Bugis ke Jawa ke apa ke semua. Tetap dikira Wahabi kalau dia memahami pemikiran sebagaimana Muhammad bin Abdul Wahab. Saya bukan Wahabi Ustaz, bukan dikira dengan pendakwaan. Kira dengan metod fahaman pemikiran. Kalau hak jenis kata
Sebut usul ni, bid'ah sesat masuk neraka. Wahabi ke tu? Saya bukan Wahabi, saya Makroni. Tak, kita kira pemikiran, metod pemikiran. Saya kata apa tahlil bid'ah Nabi tak buat. Pemikiran Wahabi je. Apa sapu muka lepas sembahyang? Bid'ah sesat masuk neraka. Lah, kita sapu muka lepas sembahyang, selesai sembahyang dah. Salam pertama tu wajib, salam kedua tu sunat. Bila selesai solat, ikut kita sapu muka, sapu punggung, bukti apa hidung. Apa pula masuk neraka? Pas sembahyang masuk neraka. Tak ada siapa nak masuk ajaran Islam. Pas sembahyang, sapu muka, masuk neraka. Padahal ada hadis yang menjelaskan, ada riwayat Ibnu Sunni dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut dalam riwayat Ibnu Sunni, lama kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatihi masaha wajhahu bi yadihi al-yumna. Suma qala sallallahu alaihi wasallam la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi ila al-akhir. Hadis. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai salat fardu, baginda sapu kepalanya dengan tangan kanan yang mulia sambil baginda sebut astagfirullahalazim la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaihi. Dan baginda berdoa Allahumma zid anni Muhammad wa najah. Jadi lepas sembahyang tak sapu muka, sapu, tak ada sapu muka, sudah tak ada masalah. Jadi masalahnya kenapa kamu bid'ahkan dan sesatkan orang hanya kes sapu muka, kes yang kecil dalam bid'ah fiqh. Itulah jenis pemikiran Wahabi. Tuan-tuan hadirin, terusnya ini karangan ramai cendekiawan Islam seluruh dunia, tuan-tuan. Dalam satu buku Saudis and Terror Cross Culture View, ini profesor-profesor mesti seluruh dunia tulis berkait dengan faham Wahabi yang meletuskan pemikiran ekstrim, radikal, teroris. Dia ada peringkat tu. Mula-mula ekstrim, yang keduanya radikal, kemuncaknya teroris. Lepas tu kita nak tengok Wahabi seorang ni dari sudut mana dia. Dia amatur ke, dia profesional ke dia teroris. Kalau Wahabi teroris memang dia sembelih kita, bunuh kita, tuan-tuan. Atas alasan dia jihad, atas alasan dia mendirikan sunnah, berpegang dengan Quran dan sunnah. Bom kita. Tuan-tuan tengok yang dekat Afghanistan. Syekh Rabbani, bekas Presiden Afghanistan. Orang pergi jumpa dia, pergi peluk dia. Orang tu letak bom penuh, pergi peluk dia. Hancur, badan, meletup. Sebab orang tu fikir Syekh Rabbani inilah orang yang menggalakkan bid'ah sesat nyeleweng dalam negara Afghanistan. Jadi boleh dibunuh. Itu Wahabi yang teroris. Kalau setakat Wahabi tak tahlil, talqin, wirid, sapu muka lepas sembahyang, bid'ah, sunat qabliyah, Jumaat, azan 2 kali, itu Wahabi kampung. Bila kita beri hujahnya, mudahnya. Kalau jabatan mufti dah gazetkan itu sunat, hukmul hakimu yarfa'ul khilaf. Apa yang diputuskan oleh pemerintah, dia menepis perselisihan yang berlaku di kalangan ulama. Pesan. Karena dalam kaedah juga, tasarruful imam ala ra'iyati ma'nutun bil maslahah. Pengurusan yang dibuat oleh pemerintah ke atas rakyatnya mengambil kira faktor-faktor masalah. Jadi tak ada siapa apa boleh berhujah. Nak bantah tak boleh. Kalau nak bantah pengurusan yang dibuat oleh waliul amr, dikira buruk. Allahu Rabbi la ilaha illallah. Terusnya, tuan-tuan boleh baca. Ini ejen Wahabi di mana-mana negara sekalipun. Saya cakap secara terang, tuan-tuan. Ini ejen Wahabi mana-mana negara. Lulusan mesti tajaan Wahabi. Ada mesti-mesti dunia ditaja oleh Wahabi. Bagi buku, bagi kitab, bagi tambang, bagi itu. Hatta di Malaysia pun. Kalau kita ada kekuatan, kita belajar di Madinah, di Mekah, di Ummul Qura. Kalau dah ada asas tentang perbandingan mazhab, kalau dah ada asas tentang ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu akidah, berpandukan Asy'ariyah dan Maturidiyah, ataupun asas kesufian, kita tak jadi Pak Wahab. Tak jadi. Kalau kita belajar pun sekadar perbandingan, pemikiran. Yang nak praktik dalam negeri kita, negara kita, tentu beza daripada praktik mereka. Tapi orang kita ni, bila belajar ikut Wahab, balik Wahab. Bila belajar di Masjid jadi Syiah. Lalu kita. Jadi menjadi tanggungjawab pihak berkuasa agama menjelaskan blok-blok pemikiran begini supaya orang kita tak kacau bilau, tak urang dan tak menjadi satu fitnah yang besar. Kalau di Afghanistan, Pakistan, Turkmenistan, Tanjung Rambutan, tak ada lah, tuan-tuan. Mereka bunuh sama sekali. Orang Syiah sembahyang, Wahabi bom. Wahabi sembahyang, Syiah bom. Tembak-tembak, bunuh-bunuh dalam masjid. Kita tak ada sampai begitu. Ini di peringkat awalan kita memberi penerangan. Alhamdulillah. Baik, Yayasan Dakwah dari Kingdom Saudi of Arabia. Dia sabarkan buku-buku secara percuma. Ada dalam tu, tuan-tuan. Ini tafsir muyassar. Ada kat depan tu tafsir muyassar. Ketika dia menafsirkan wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh, dia katakan kursi dengan maksud maudhi'ul qadamai rabb.
Tempat Allah letak tapak kaki dalam syurga. Masuk kursi. Dan tuan-tuan tengok juga, ada Quran yang saya tunjuk nanti, insya-Allah. Yang peranan kedutaan. Ada ustaz-ustaz kita di Malaysia ni dapat gaji 3-4 ribu daripada kedutaan, khusus untuk mengajar orang bid'ah tahlil, bid'ah doa kunut, sebut usolli bid'ah masuk neraka, sambut pada rasul bid'ah masuk neraka. Saudi bayar gaji. Saya ada bukti, saya boleh tunjuk. Habis saya ambil sikap tidak bermusuh. Untuk apa kita terima gaji 3-4 ribu hanya nak cerita pada masyarakat benda-benda begitu? Bukankah lebih kita ajar solat, puasa, zakat, haji, halal, haram, dosa, pahala ke apa semua sekali? Lebih efektif berbanding dengan benda-benda itu. Allah. Terusnya yayasan dalam negeri dan badan bukan kerajaan, NGO. Di Malaysia ni ada NGO Syiah, ada NGO Wahabi, ada NGO Islam Liberal, ada NGO Arkam, ada NGO IFP, Haji Kahar, Ahmad Qadiani, Bahai, Ahmad Matahari, macam-macam ada. Jadi kalau Jabatan Mufti tak memberi penerangan, pening-pala kita semua tu tahu wajah Islam atau wajah Islam belakang, guna Islam belakang, pakai serban, pakai jubah, kahwin 15, gereti Syiah. Kalau jenis kata babi tak perlu sama, anjing tak perlu sama, tengah malam tak payah pakai seluar. Sebab mereka kata waja'alna laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Malam tu dah jadi pakaian, jadi tak payah pakai baju, pakai seluar, telanjang pun tak apa. Itu Islam liberal. Nah, kita tahu pemikiran begitu. Jadi tapi mereka perjuangkan suara mereka dengan NGO. Kalau kita tak faham selok-belok pemikiran ni, pening kepala kita. Akhir sekali kita rasa frust, rasa kecewa dengan agama. Allahu Akbar. Ahli politik pun ada juga. Ada ahli politik Wahabi, ada politik Syiah, ada ahli politik liberal, ada ahli politik sekular. Kita nak ahli politik Sunni. Allah. Okey, seterusnya ahli akademik pun ada. Di UIA, di UN, di UKM ada buat-buat ni ada. Dr. Fauzi, Dr. Mokhtar lebih tahu daripada saya. Kalau saya sebut, orang kata saya fitnah. Bila kita tak sebut, orang ni dia hasut pelajar, dia racun pelajar, ikut fahaman Syiah, ikut fahaman Wahabi, ikut fahaman ni. Allah. Terusnya, ini jaringan Wahabi seluruh dunia. Saya ikut cerita lalu sudahlah, masa terhad. Terusnya, ini Syabab Somali, tuan-tuan. Syabab Somali ini gerakan Wahabi di Somalia. Dia laksanakan hukum hudud. Orang ni mengaku tengah zina, suami orang bini orang mengaku tengah zina, dia laksanakan hukum hudud ikut cara mereka lah. Dia gali lubang tanah tu, kepala botak tu, kemudian ambil batu besar-besar tu, pakai 4 batu, cah kepala mati. Kita nak praktik hudud itu. Betul hudud itu hukum Allah. Kita nak praktik macam ni kan? Ini praktik cara Wahabi Somalia. Okey, seterusnya. Datuk dah bagi. Okey, ringkaskan 15 minit lagi. Selamat. Ini pembunuhan Syekh Nizar Halabi. Orang Wahabi kata Syekh Nizar ni ahbash. Ahbash ni satu benda tak wujud, tuan-tuan. Hanya dinisbahkan kepada Syekh Abdullah Halabi. Saya sendiri bila tercetus masalah ahbash, turun ke Lebanon, buat kajian, tak ada benda. Mereka bermazhab Syafi'i. Mereka ikut akidah Abu Hasan Asy'ari Maturidi. Mereka ikut tasawuf yang muktabar. Tak ada benda. Cuma bila mereka menjelaskan tentang kepincangan Wahabi, Pak Wahabi kata, ni ahbash ni. Ustaz Zamihan pun ahbash juga. Dulu bila saya menjawab pemikiran Wahabi, dia kata Ustaz Zamihan Syiah, belajar dengan Syekh Hasan Sakaf. Bila kita pergi buat kajian, tengok Lebanon macam mana pemikiran, fahaman, tindakan, metodologi dakwah mereka, dia kata kita ahbash pula. Nanti akan datang apa pula? Tengok, okey? Syekh Nizar ni sebelum dia dilantik, dia calon mufti Lebanon, mufti besar Lebanon. Sehari dua belum dia dilantik sebagai mufti, angkat sumpah sebagai mufti, dia pergi ambil anak dia kat tadika tengah Beirut. Sampai traffic light, datang motor 3-4 buah, tembak dia bertubi-tubi. Tembak-tembak, meninggal. Kemudian kes ni masuk mahkamah. Polis siasat, satu Suruhanjaya Diraja, siasatan, macam siasatan Tio Beng Hok tu. Siasat, dapatlah tangkap 4-5 orang. Seterusnya, tengok gambar seterusnya. Tengok tangkap 4-5 orang. 5 orang ni dia mengaku bunuh Syekh Nizar, mengaku menembak bertubi-tubi. 2 orang yang mengaku tembak tepat kepada Syekh Nizar ni dihukum bunuh mandatory, dihukum mati mandatory. 3 orang lagi dipenjara seumur hidup.
kes ni boleh ditelusuri melalui bekas duta Malaysia ke Lubnan, namanya Datuk Haji Abdul Halim. Masa ketika tu beliau sempat menelusuri perjalanan kes di mahkamah. Jadi hakim tanya, kenapa kamu tembak Syekh Nizar, bunuh Syekh Nizar ni? Dia kata Syekh ni tak layak jadi mufti. Duk tahlil, duk talqin, duk zikir, baca yasin bulan jemaah, wirid, sambut majlis rasul. Macam mana jadi mufti? Mufti sesat. Kalau dia jadi mufti, kita habis jadi sesat. Belum mufti ni sesat dan menyesatkan kita, kita tembak dia senang. Ini jenis Wahabi apa ni tuan-tuan? Teroris ni. Kita anggap amalan tu sesat. Orang anggap amalan tu sunat. Kita tak setuju, kita tembak sampai mati. Na'udzubillah. Okey? Terusnya, ini mufti Chechnya dibom. Syekh Ahmad Kadiros dibom. Syekh ni mazhab, ikut Asy'ari Maturidi dan seorang sufi, tapi dianggap oleh Salafi jihadi di Chechnya sebagai sesat menyeleweng dan lebih cenderung pada pemerintah Rusia. Satu hari ketika di stadium bola sepak, dia pergi nak rasmi dan bom tu dipasang, meletup, dia meninggal dunia. Okey, seterusnya. Ini mangsa Taliban. Kalau orang kata adakah Taliban mempunyai kaitan dengan Wahabi, sebahagiannya ya. Ada bukti-bukti. Okey. Terusnya. Ini modul Jamaah Islamiyah. Minta maaf tuan-tuan, saya sebelum ini banyak berulang-alik ke ISA. Dah masuk ISA 3-4 tahun sebenarnya saya. Tapi bukan sebagai orang tahanan, bagi pencemah pada tahanan. Saya jumpa orang dalam ISA, JI, Jamaah Islamiyah, yang pengikut pada Abu Bakar Bashir bersungkar. Bagi mereka, saya ringkaskan, bagi mereka demokrasi kafir, demokrasi syirik, pilihan raya syirik, nama calon syirik, sesat, ikut perlembagaan kafir. Jadi tak ada cara nak kembali pada negara Islam. Kita dekstrak untuk hancur apa yang ada ni dengan senjata atas nama jihad fisabilillah. Kita bina cara Islam dalam bentuk yang baru. Saya komunikasi lama dengan dia orang. Satu sidang tu 8 pagi 5 petang, nak reka pemikiran dia ke mana. Akhir sekali dia orang mengaku, Ustaz, saya kena Islam ikut cara Wahabi. Islam bid'ah dan sesat dan menyeleweng. Kalau kita tanam bom pada kita pun, duduk mana-mana letup diri sini, dianggap jihad fisabilillah. Dia mengaku dengan saya, salah seorang mereka mengaku dengan saya pernah tanam bom di Jalan Telawi 5 Bangsa, letak bom dalam tong sampah. Di situ ramai pelancong-pelancong hadir dengan harapan nak meletupkan bom tu. Dia kata apa? Pelancong-pelancong ni semua ni sebagai innamal musyrikuna najas. Ni orang kafir ni najis semua ni, kita bunuh dia orang. Kalau ada orang Islam pun, Islam dah tak betul, dah bid'ah syirik sesat khurafat, terbunuh pun, kita tindakan kita adalah jihad fi sabilillah. Itu bukan jihad, saya kata itu jahat. Dia mengaku. Bahkan dia orang pada peringkat mula-mula, saya pun dia kata, ni Ustaz Jakim ni anjing nak bagi menyalak. Ni Ustaz sesat nak menyesatkan kita. Dia kata, kalau saya keluar ISA, orang pertama yang saya cari Ustaz, dulu saya bunuh, sebab Ustaz menyesatkan masyarakat. Kata, kenapa tak bunuh sekarang saya? Nak bunuh dengan apa Ustaz? Dalam tahanan. Berani dia orang. Okay. Saya ambil nombor telefon, alamat, kad kenalan dia, saya ambil sebagai satu contoh nak masukkan dalam tesis saya. Benda ni bukannya kajian observasi yang biasa, tapi praktik yang kita lakukan. Okey. Ni dalam Jamaah Islamiyah. Ni modul yang digunakan. Buku ni tak ada tuan-tuan. Di dunia ada 2 saja. Ada dengan saya satu, ada satu lagi di Indonesia, Abu Bakar Bashir. Dan kita buat kajian benda siasat. Alhamdulillah. Okey, terusnya. Ini jalan, ni buku yang dijadikan asas. Nak bina negara Islam tak ada cara lain kecuali perang. Okey, dijadikan asas. Okey. Oleh Wahabi Jihadi. Apa pemikiran Ridwan Isamuddin ataupun Hambali? Apa pemikiran dia? Orang kafir memang kafir, orang Islam yang buat bid'ah syirik sesat khurafat dikafirkan, dilonggokkan sekali, boleh dibunuh. Apa jadi pemikiran dia ni? Okey, terusnya. Yang masih lagi ditahan di Teluk Guantanamo. Ini Nadim Muhammad Tok. Apa fikiran dia? Okey, seterusnya. Ini undang-undang baru. Saya dapat modul JI dalam internet. Dia orang nak hantar email. Last kali masuk dalam email saya. Tengok, dalam ni dia sebut tuan-tuan, banyaklah
berkait dengan pemerintahan dan dirujuk pandangan keras Ibn Qayyim, Ibn Taymiyah dalam bab siasat syariah. Khususnya ini tengok, mereka yang menuduh GI Jemaah Islamiyah mengikut jalan ujian dan cubaan dianggap salah seperti mana Khawarij. Ini perjuangan mereka yang begitu yakin dengan GI. Khususnya ada yang bertanya bagaimana dengan orang yang tak mampu. Jawapannya, Allah yang menetapkan batas-batas. Tanya diri sendiri, Allah lebih tahu keadaan hati dan jasad hamba Allah. Tahu orang yang mampu atau sengaja buat tak mampu. Kasihan ada orang yang menjualkan dinnya, agamanya demi untuk mendapat sedikit kesenangan yang dijanji oleh musuhnya sendiri, iaitu KMTA, SB, KDN. Pengikut JI anggap KMTA, Kem Tahanan Taiping, pegawai-pegawainya, SB, bahagian siasatan polis, Special Branch, dan juga Kementerian Dalam Negeri sebagai musuh mereka. Terusnya, tengok, awas, ramai orang Islam sudah tersesat. Walaupun dengan modal khilafiyah, sehingga beribadat kepada selain Allah, mereka berdoa pada kubur, mentaati taghut, mengambil hukum dan dari manusia, dari arbab. Dalam masa yang sama mereka juga beribadat kepada Allah. Ini jelas syirik. Dia kata umat Islam ramai syirik dah, besar dah. Terusnya, tengok, awas, dakwah dinul batil, agama yang batil sudah melanda umat Islam yang umumnya sudah pun berada dalam lingkungan dinul syirik, seperti demokrasi. Jadi kita guna sistem demokrasi pilihan raya ni agak syirik. Allah. Seterusnya, tengok, dia orang buat lakaran. Ahlussunnah wal Jamaah tak ada lain, Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, Muhammad Abdul Wahab, Abdullah Azam. Sedangkan Nabi SAW menyebut, "Idza ra'aitumul ikhtilafa 'alaikum bisawadil azam." Bila kamu melihat banyak perselisihan berlaku di kalangan ulama, hendaklah kamu berpegang pada suara majoriti. Ini 4 orang. Ini bukan mewakili suara majoriti ulama Islam, 4 orang. Nabi sebutlah, "Tajtami'u ummati 'ala dhalalatin." Umatku tak satu atas landasan kebenaran. 4 orang keluar daripada daerah majoriti itu, majoriti ulama sawadul azam umat Islam, taifah mansurah ataupun ahlul tanzih. Seterusnya, ini kenyataan PDRM. Ada beberapa orang yang ditangkap, warga negara asing, yang ditangkap berfahaman Wahabi, ditangkap masuk ISA, dipulihkan dan dihantar balik ke luar negara. Terusnya, inilah orang yang antara orang yang ditangkap, yang berjanggut panjang itu, Syekh Aiman Ad-Daqqaq. Dia datang sini, dapat bantuan bayaran daripada Saudi, dia duduk mengajar tu je. Bid'ah syirik sesat masuk neraka, bid'ah syirik sesat masuk neraka, bid'ah syirik sesat masuk neraka. Dan mengajar dekat masjid UIA. Jadi pihak polis selidik-selidik jejak kinya sekali. Orang ni bahaya pemikirannya, tangkap, masuk dalam ISA, pulihkan, hantar balik. Terusnya, ini jenama Wahabi Malaysia, Ansar Sunnah, Ittiba'us Sunnah, kaum muda zaman dulu, Salafiyah, tajdid agama, protas ni tuan-tuan tahu apa? Protas. Profesional nak jadi ustaz. Jadi protas. Tak apalah, kita akui baguslah. Tapi dengan Ahlussunnah kena kuasai disiplin ilmu. Kamu engineer, arkitek ke, businessman ke, nak jadi ustaz, kena kuasai disiplin ilmu. Dia tak boleh hanya baca internet itu je. Ngaji mana? Buka kitab mana? Nak jadi ustaz, tu ustaz kot lain tu. Golongan Ahlussunnah, golongan Islam, Muslim Progresif, macam-macam je nama digunakan. Ini biasa. Seterusnya. Udah balik ke apa? Seterusnya. Ada lagi ni. Ini pemikiran Syekh Albani, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cerita tahajud cinta. Ada pelakon dia sebut hadis ini telah disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Nampak sebut pun nampak gagap sedikit. Siapa yang menjadi penasihat kepada cerita tahajud cinta ni? Nampaklah masalahnya Syekh Albani dalam satu kenyataannya, dia mendakwa bahawa saja isteri Nabi SAW ditinggal lama, boleh mereka melakukan kemesraan dengan lelaki lain, boleh berzina dengan lelaki lain. Ini dibantah oleh Syekh Muhammad Nasib Rifai, Salafi juga. Tapi dia tak terima kenyataan Albani yang menjelaskan bahawa isteri Nabi yang ditinggalkan, mereka itu rasa kesunyian, boleh bermesra dengan lelaki lain, itu biadab. Dia sebut dalam kitabnya Nawalul Muda. Saya ada kitab tu. Allah. Yesusnya. Ni takbir raya berlagu syirik, fatwa Ibn Bas. Dalam website dia, takbir raya berlagu Allahu Akbar, Allah, syirik, besar masuk neraka.
Bukan saya tuan-tuan, saya pun masuk neraka. Ni Datuk Mufti yang masuk neraka. Kerana tu kita kata tak apa. Yang orang Arab dia guna apa rentak rentak keras sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak apa dia orang. Kita guna irama Malaysia. Dia guna pop rock, kita irama Malaysia. Kita irama Malaysia mendayu-dayu. Allahu Akbar, Allah. Irama aja. Hakikat takbir juga. Bukan kita kata ayah peng. Itu memanglah sesat. Dia sebut-sebut puja nama orang. Ini dia sebut Allah juga. Kenapa nak sampai sesat masuk neraka? Allah, benar-benar buruk tuan-tuan. Tengok, okey. Terusnya, ini kisah Mahat Tahfiz di Pakistan. Siang hafal Quran, malam meliwat. Dan Mahat Tahfiz ni dibiaya daripada biaya Saudi. Dan orang ni menyeru kepada Salafi. Bagi mereka, liwat tak apa, jangan berzina aja. Okey. Terusnya, daging babi tidak najis. Ini Syekh Hasan Bandung. Hasan Bandung dulu dia masyhur bawa pahaman kaum muda. Termasuk yang belajar dengan Hasan Bandung ialah Abu Bakar Asy'ari dan Ibrahim Akidi Pulau Pinang. Abu Bakar Asy'ari Perlis. Ditulis apa tuan-tuan? Soal jawab. Persatuan Islam Bandung. Daging babi tidak najis. Dan sekarang ni mereka yang berfahaman ni kata tulang babi tak apa. Yang haramnya daging babi. Hak ni lagi jelek. Daging babi tidak najis. Bisa aja pak. Babi ditulis sebut nama Allah. Tak najis ya? Bagi dia. Ini kan orang awam kita ni apa benda ni? Hurimat alaikumul maitatu wa damu lahmul khinzir. Apa benda ni? Ini nak ajar pada masyarakat. Uswah agama tuan-tuan. Ini masalah Wahabi dalam hukum hakam syariat. Okey, terusnya. Ini ada seorang protas. Profesional jadi ustaz, juruterbang pilot Malaysia Airline System. Dia ada menjawab buku-buku yang saya tulis berkait dengan Wahabi. Dia promosi pada orang, dia kata kulit babi tak najis, tulang babi tak najis. Dia pernah pakai kasut daripada kulit babi. Dia pernah makan makanan dengan menggunakan pinggan dibuat daripada tulang babi. Jadi kita promosi Wahabi ke promosi babi? Pelik-pelik ni faham begini tuan-tuan. Okey, terusnya. Ini buku pelik tapi benar. Semayang jalan pun boleh tuan-tuan. Tengok. Dia promosi semayang macam ni tuan-tuan. Macam Datuk sebutkan tadi. Semayang macam ni. Dia kata ni sunnah yang sebenar. Sunnah yang sebenar macam ni dia kata. Orang letak atas pusat ni tak betul. Kita tengok dalam kitab mazhab arba'ah, mazhab yang 4 tuan-tuan. Dua mazhab tuan-tuan letak tangan atas pusat. Takbir letak tangan atas sedikit daripada pusat. Mazhab kita Syafi'i dan Maliki. Dua mazhab lagi takbir letak tangan bawah pusat. Mazhab Hanbali dan Hanafi. Tak ada mazhab letak atas ni. Kalau letak ni pun sah, tapi pelik. Kalau buat begini pun sah, tapi pelik. Buat begini pun sah, pelik. Orang kata apa miring semayang. Tapi masalahnya dia berkeras. Ini sunnah Nabi yang sebenar. Dia bawalah riwayat Hakim. Hak masuk atas dada, hujung dada ke tengah dada ke pangkal dada. Imam Ibn Hajar sekali ni huraikan masalah ni. Enda sadri, tahta sadri. Allahu Rabbi. Kita kata kita ada begini. Ini lebih selesa, lebih tepat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia kata kita salah. Tak apalah. Jangan kata kita bid'ah pula. Itu yang sedihnya. Allah, tengok. Dalam buku ni juga menyebutkan bahawa kita solat boleh jalan. Jalan juga macam ni kan. Jalan juga. Betul tuan-tuan. Dukung anak pun boleh, dukung anak. Sebab itu JAKIM haramkan buku ni. Ini ditulis oleh Ustaz Singapura, dicetak Syarikat Telaga Biru. Bila JAKIM haramkan buku ni, Syarikat Telaga Biru bantah JAKIM. Mata Mufti Perlis pun bantah JAKIM. Tapi kita tak layan. Banyak benda yang pelik-pelik. Tengah semayang, orang telefon. Angkat telefon, mana angkat telefon? Solat. Tak telefon. Tengah semayang, orang datang. Assalamualaikum, tutup pintu. Kita pun jalan-jalan, buka pintu masuk. Tengah berjalan, anak menangis. Kita pergi kat depan tu, dukung anak menangis. Dukung pun semayang, dukung. Lepas letak, dukung. Pusing daripada kiblat pun tak apa. Pelik. Dan tak benar. Terusnya. Ini buku yang ditulis oleh Ustaz Hashim Ghani. Pengasas kepada Ma'had Ittiba'us Sunnah Kuala Pilah. Yang satu ketika itu kecoh di dada akhbar. Dia tulis apa tuan-tuan? Sesat dan haram bermazhab. Semua kita sesat belakang. Walim ulama mana yang tidak bermazhab tuan-tuan? Dr. Wahbah Zahiri, Dr. Yusuf Qardawi, Syekh Al-Jum'ah.
Ulama mana atas dunia sekarang ni tak berpegang pada mazhab? Tapi dia dengan mudah haram dan sesat bermazhab. Allahu Akbar. Kasusnya ni jabatan